Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu ABJ, Guru Sains Maya Anda. Video pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk di sebelah. Jom, mari kita tonton bersama-sama dengan cikgu. Okey, baik anak-anak pelajar semua, kita akan jalankan 3 eksperimen yang ringkas dan anak-anak pelajar boleh jalankan eksperimen ini di rumah masing-masing. Jadi, eksperimen yang kita akan jalankan ialah yang pertama ialah berkaitan dengan faktor kelembapan. Tujuannya adalah untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan kulapuk. Kulapuk ni apa? Kulapuk ni ialah sejenis kulat yang tumbuh pada roti. Okey, pernyataan masalah. Apakah kesan kelembapan terhadap pertumbuhan kulapuk? Dan hipotesis yang kita boleh buat ialah kelembapan yang rendah merencatkan pertumbuhan kulapuk. Okey, pemboleh ubahnya ialah pemboleh ubah dimanipulasi adalah kelembapan pada permukaan roti, bergerak balas ialah bilangan koloni kulapuk, pemboleh ubah dimalarkan ialah jenis roti dan juga suhu persekitaran. Okey, bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama ialah 2 keping roti, 2 keping roti, air suling cikgu gantikan dengan air minuman ataupun boleh guna air yang sesuai. Okey, kemudian pita selofan. Pita selofan ni selotip lah. Selotip dan juga gunting. Okey. Plastik jernih. Plastik jernih ni plastik yang biasa orang letak kat kedai kalau kita beli biskut ke apa ke dia masuk dalam plastik kan. Okey, plastik jernih ni. Orang letak kuih ataupun letak mi ke apa ke, Okey, plastik jernih ada 2, perlukan 2. Kemudian kertas surat khabar. Kertas surat khabar ataupun boleh juga digantikan dengan plastik sampah. Okey? Boleh. Macam mana kita nak jalankan eksperimen ini? Senang saja. Okey, yang pertama ialah kita ambil 2 keping roti tadi, 2 keping roti tadi. 2 keping roti, kita ambil 2 keping roti. 2 keping roti, cikgu tunjukkan Okey. 2 keping roti. Kepingan pertama. Okey, kepingan kedua. Letakkan di atas plastik jernih. 2 plastik jernih tadi Okey. Kemudian kita labelkan plastik dahulu. Labelkan plastik. Yang pertama ini kita labelkan A. Plastik A plastik A dengan menggunakan alat tulislah yang sesuai. Kat sini cikgu gunakan marker yang permanen. Plastik A, plastik B. Okey. Yang A kita biarkan macam ini saja. Yang B ni sebab kita nak uji kelembapan, kita ambil air. Cikgu gunakan air minuman Air minuman. Letakkan sedikit pada bahagian tutup. Kemudian titiskan pada permukaan roti. Okey, titiskan pada permukaan roti. Sikit lagi, jangan banyak sangat Okey, titiskan pada permukaan roti. Okey. Cukuplah. Titiskan pada permukaan roti. Okey, jadi ini roti yang kering, ini roti yang lembap. Kemudian kedua-dua plastik ni kita dedahkan kepada udara supaya mikroorganisma yang ada dalam udara ni dapat jatuh pada kedua-dua permukaan roti ni. Kita dedahkan dia selama lebih kurang 30 minit. Okey?
Selepas 30 minit, apa yang pelajar perlu buat ialah masukkan roti ni ke dalam beg plastik yang kita dah sediakan tadi. Okey. Cikgu guna yang seal Cikgu guna yang ada zip on. Jadi masukkan dalam plastik. Masukkan dia. Kemudian tutup plastik ini. Tutup plastik ni. Kalau tak ada plastik macam cikgu ni, pelajar-pelajar boleh gunakan selotip. Selotip saja di bahagian lipat sikit. Okey, selotip saja di bahagian atas ini. Okey. Kemudian masuk pula roti yang kedua. Roti yang kedua ni masukkan juga dalam beg plastik yang satu lagi. Tutupkan dia, zipkan dia. Okey, seterusnya, apa yang perlu kita buat ialah kita balutkan kedua-dua roti ini dengan plastik hitam ataupun kertas surat khabar. Cikgu akan gunakan plastik hitam ni untuk cikgu balutkan kedua roti ni. Ataupun kalau tak ada plastik hitam ni, boleh guna kertas surat khabar. Ataupun kertas warna hitam, kertas yang gelap lah. Supaya cahaya tak dapat memasuki plastik ni. Okay, kita balutkan dia saja. Balutkan saja. Okey. Kemudian roti yang telah kita balut ni, A dan juga B ni, A dan B ni, simpankan dia dalam, simpankan dia, biarkan 3 hingga 5 hari pada suhu bilik. Jadi kita biarkan dia selama 3 ataupun 5 hari dalam suhu bilik. Selepas itu kita akan tengok apa yang berlaku kepada permukaan roti tersebut. Okey? Boleh? Okey, seterusnya. Kelembapan tinggi maksudnya yang kita letak air banyak tadi. Tengok pemerhatiannya. Isikan dalam jadual pemerhatian tu, kelembapan tinggi tu yang bermaksud roti yang kita telah titiskan dengan air tadi. Manakala yang kelembapan rendah tu, roti yang kita biarkan kering sahaja. Okey. Kemudian pelajar-pelajar dikendaki ataupun anak-anak pelajar dikendaki membuat laporan bagi eksperimen ini dan juga eksperimen seterusnya yang akan kita buat nanti. Okey, boleh? Okey, cikgu teruskan dengan eksperimen yang kedua. Okey. Eksperimen kedua adalah untuk mengkaji faktor cahaya. Sama juga macam tadi, kita akan buat eksperimen yang sama untuk mengkaji kesan cahaya terhadap pertumbuhan kelapuk. Nyata masalahnya adalah adakah kesan cahaya terhadap pertumbuhan kelapuk? Hipotesisnya, keamatan cahaya yang tinggi merencatkan pertumbuhan kelapuk. Jadi pemboleh ubah yang kita akan kaji adalah yang dimanipulasi adalah keamatan cahaya. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, bilangan koloni kelapuk, dan yang dimalarkan adalah jenis roti. Jadi bahannya sama macam tadi, roti, air suling dan juga pita selofan. Air suling tu kita ganti dengan air minuman. Okey, kemudian plastik jernih. Plastik jernih, roti, plastik jernih, roti dan juga kertas surat khabar ataupun plastik hitam tadi. Plastik hitam. Sama je, sama. Eksperimen yang sama saja. Cuma yang membezanya ialah tempat kita simpan roti tersebut. Tengok macam mana kaedah yang kita jalankan. Okey, kaedah yang kita akan lakukan adalah sama seperti kaedah bagi eksperimen yang pertama tadi. Jadi kita akan gunakan dua keping roti, roti A dan juga roti B. Dan untuk eksperimen ini, pada kali ini, kita akan titiskan air pada permukaan roti A dan juga permukaan roti B. Di pelajar-pelajar dikendaki menitiskan air, letak
titiskan air lah pada permukaan roti A dan B dan biarkan ia selama 30 minit supaya ia terdedah kepada persekitaran udara yang mengandungi mikroorganisma. Okey, kemudian selepas 30 minit ambil kedua roti tadi, roti A dan B, masukkan ke dalam plastik jernih. Kemudian lepas kita masukkan dalam plastik jernih ni, kita selotip di bahagian atas ni ataupun sealkan dia. Macam cikgu ni, cikgu sealkan saja guna zip on Okey, sealkan saja. Kemudian roti A kita letakkan di kawasan yang bercahaya, dekat tingkap ke ataupun kawasan yang bercahaya lah. Dan manakala roti B kita biarkan dia selama 3 hingga 5 hari. Roti A pun sama, 3 hingga 5 hari kita biarkan di tempat bercahaya. Manakala roti B kita biarkan dia selama 3 hingga 5 hari dalam tempat yang gelap, atau dalam kotak ataupun tempat yang gelap, almari ke yang gelap yang tidak ada cahaya. Boleh? Selepas 3 hingga 5 hari kita perhatikan permukaan roti A dan roti B dan catatkan pemerhatian yang awak dapat dalam keputusan eksperimen. Okay, catatkan keputusan eksperimen yang anak-anak pelajar dapat dalam jadual seperti mana yang cikgu tunjukkan. Jadi jadualnya keamatan cahaya tinggi dan juga keamatan cahaya rendah. Keamatan cahaya tinggi ini merujuk kepada tempat yang bercahaya. Okey, keamatan cahaya tinggi merujuk kepada tempat yang bercahaya. Keamatan cahaya rendah merujuk kepada dalam kotak ataupun dalam almari. Tengok ada tak pertumbuhan kelapuk? Okey. Seterusnya kita akan jalankan eksperimen yang ketiga. Okey, bagi eksperimen yang ketiga, sama juga seperti eksperimen 1 dan juga eksperimen 2, kita masih lagi menggunakan kepingan roti. Jadi tujuannya lah untuk mengkaji faktor suhu. Mengkaji faktor suhu terhadap pertumbuhan kelapuk. Nyata masalahnya, apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan kelapuk? Hipotesisnya, suhu bilik paling sesuai untuk pertumbuhan kelapuk. Jadi pembalik ubah dimanipulasi ialah suhu, bergerak balas ialah bilangan koloni kelapuk, pembalik ubah dimalarkan ialah jenis roti, bahannya roti, air suling kita gantikan dengan air minuman, pita selofan, selotip tadi, cakap kalau sebut selotip lah, plastik jernih, kertas surat khabar, kertas surat khabar ataupun kita gunakan plastik sampah. Okey. Macam mana kaedahnya? Okay, kaedahnya sama juga lebih kurang macam dengan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Kita ambil kepingan roti tadi A dan B, letakkan di atas permukaan plastik yang kita nak masukkan dia, labelkan plastik dengan A dan juga B dengan menggunakan marker. Okey, kemudian kedua kepingan roti ini kita titiskan air. Jangan banyak sangat, agak-agak dia lembab sahaja. Titiskan air pada permukaan roti A dan juga permukaan roti B. Kemudian kita biarkan dia terdedah kepada persekitaran selama 30 minit untuk membolehkan roti tersebut terdedah kepada mikroorganisma. Kemudian masukkan kepingan roti A dan B tadi ke dalam plastik jernih dan tutup dia dengan menggunakan selofan, pita selofan, ataupun cikgu guna zip on. Cikgu zipkan saja, tutupkan dia beg plastik tu. Kemudian kita balutkan dia dengan menggunakan dua-dua plastik yang ada roti A dan B tadi. Awak balutkan dia dengan menggunakan plastik hitam atau plastik surat khabar. Dua-dua dia perlu dibalutkan. Okey. Kemudian selepas itu kita biarkan selama 3 hingga 5 hari roti A
dalam makmal sahaja. Dalam pada suhu bilik lah. Roti A kita biarkan pada suhu bilik. Letaklah di mana-mana dekat ruangan rumah awak tu. Suhu bilik suhu bilik. Manakala roti B kita masukkan dia dalam peti sejuk. Bukan yang bahagian atas yang air batu tu, yang bahagian bawah tu. Pastikan awak maklum kepada mak ataupun ayah awak ataupun adik-beradik awak supaya dia tak buang plastik ni. Nanti awak masukkan dalam peti sejuk, dia kata apa? Sampah apa ni masuk dalam peti sejuk? Dia buang. Jadi eksperimen kita tak dapat keputusan eksperimen. Jadi pastikan awak maklum dahulu kepada kedua ibu bapa awak dan juga adik-beradik awak untuk mengelakkan daripada roti ni dibuang dalam tong sampah. Okey, selepas 3 hingga 5 hari kita perhatikan yang mana awak akan dapat lihat pertumbuhan kulapuk. Adakah pada suhu bilik ataupun dalam peti sejuk. Peti sejuk tu suhunya adalah 3 hingga 5 darjah Celsius. Suhu sekitar antara 3 hingga 5 darjah Celsius. Okey. Kemudian selepas 5 hari perhatikan permukaan. Okey, selepas 5 hari perhatikan kedua-dua roti yang telah awak letak tadi pada suhu bilik dan juga pada peti sejuk tadi. Peti sejuk merupakan suhu rendah. Suhunya lebih kurang 5 darjah Celsius. Manakala suhu bilik suhunya lebih kurang 28 darjah Celsius. Jadi perhatikan bilangan koloni kulapuk. Ni salah bilangan koloni kulapuk. Sepatutnya bilangan koloni kulapuk, bukan bakteria. Perhatikan bilangan koloni kulapuk yang tumbuh pada suhu 5 darjah Celsius dan juga pada suhu bilik. Okey, itu saja eksperimen mudah yang anak-anak pelajar boleh jalankan di rumah masing-masing. Dan anak-anak pelajar perlu menyiapkan 3 laporan dalam buku amali. Buku amali ataupun kertas kajang. Letak dalam kertas kajang. Nanti kita akan tampalkan saja dalam buku amali bila mula sekolah nanti. Bila mula bersekolah nanti. Okey, itu saja. Ada apa-apa masalah boleh direct PM ataupun Telegram kepada cikgu. Cikgu harap anak-anak pelajar dapat jalankan eksperimen mudah yang cikgu tunjukkan tadi dengan jayanya. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.